Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Taufik bin Sidan Zuri. Video kali ini saya akan membuat satu ulasan novel. Novel yang saya pilih novel Renjau Sepanjang Jalan karya Sahnu Ahmad. Terlebih dahulu kita pergi kepada sinopsis novel Renjau Sepanjang Jalan. Renjau Sepanjang Jalan adalah satu karya dari Sahnu Ahmad yang banyak menyentuh tentang kemiskinan dan perjuangan keluarga petani sawah di kampung Beget Kedah Sikedah. Berlatar belakang kampung halaman penulis sendiri Sahnu Ahmad. Beliau membawa pembaca menghayati dan menginsafi kesulitan hidup dalam kemiskinan golongan petani pada masa dahulu, agar generasi sekarang akan sedar dan insaf akan susah payahnya untuk mendapatkan sesuap nasi. Melalui novel ini, penulis berjaya mencipta satu plot yang penuh kreatif dan permainan emosi yang berjaya menyentat akal fikiran kelompok masyarakat sekarang, yang mana petani dahulu sangat berjuang untuk mencari sesuap nasi untuk diri sendiri, malahan seluruh lapisan masyarakat setempat pada masa itu. Kisah bermula daripada kehidupan keluarga Lahuma dan istrinya Jeha bersama 7 orang anak. Gadis mereka iaitu Sanah, Milah, Jenah, Sameh, Liah, Leba dan Kiah yang berjuang menguruskan sawah mereka sebanyak 14 gelung sebagai satu kepentingan utama dalam kehidupan mereka. Walaupun untuk satu musim, hasil padi tidak boleh terkurang. Padi menjadi segala-galanya. Hidup mati mereka semuanya bergantung kepada hasil padi. Perjuangan Lahuma sebagai ketua keluarga cukup memberikan impak yang besar terhadap keluarganya, sehingga akhirnya Lahuma kecundan akibat kakinya terpijak onak nibung yang mengagut nyawanya sendiri. Kedaifan dan kesesaraan keluarga petani ini bertambah buruk lagi setelah pemergian Lahuma. Maka Jeha, isteri Lahuma, memikul tanggungjawab yang besar dan banyak menapi cabaran dan rintangan dalam mengusahakan sawah padi. Mesej yang diketengahkan oleh penulis dalam novel Renjau Sepanjang Jalan, yang pertama, mesej yang disampaikan ialah kehidupan sebuah keluarga yang bergantung kepada tanaman padi. Berdasarkan novel Renjau Sepanjang Jalan, novel ini mengisahkan kehidupan sebuah keluarga yang bergantung kepada hasil tanaman padi. Secara keseluruhannya, novel ini banyak menceritakan mengenai susah payah petani dari menebas semak sehingga menuai padi menjadi berah. Walaupun banyak dugaan yang menimpa, petani perlu bekerja keras dan memastikan padi dapat dituai pada masa yang telah ditetapkan. Dalam novel ini mengisahkan keluarga petani iaitu Lahuma dan isteri dan 7 anaknya berhempas pulas memastikan padi mereka ditanam pada waktu yang ditetapkan agar mereka tidak ketinggalan oleh petani padi yang lain. Walaupun mereka tidak mempunyai jentera untuk membajak bendan mereka, tetapi dengan tulang 4 kerat Lahuma dan keluarganya, padi mereka tetap menghasilkan padi mengikut jadual. Pada setiap tahun, Lahuma dan Jeha menanam padi mereka dan menghadapi pelbagai dugaan seperti kemarau, banjir, serangan haiwan seperti burung, ketan, tikus dan ular berbisa. Okey, kita pergi pada yang kedua. Kedua adalah budaya. Budaya dalam novel Renjau Sepanjang Jalan ini adalah mengenal budi. Dalam novel Renjau Sepanjang Jalan ini, nilai mengenal budi dapat dilihat dalam diri Tuk Penghulu kampung Banggu Dedak. Setelah melihat kesakitan dan keuzuran yang ditanggung oleh Lahuma akibat tusukan dari nibung, Tuk Penghulu berasa kasihan terhadap keluarganya berkenaan kerana musim menanam padi akan kunjung tidak lama lagi. Tetapi petak sawah keluarga tersebut masih belum habis dibersihkan. Bagi membalas jasa terhadap budi yang pernah dicurahkan oleh Lahuma yang mencari kebau Tuk Penghulu yang hilang dahulu, Tuk Penghulu telah bersetuju untuk memberi bantuan dengan mengarahkan orang suruhannya membersihkan petak-petak sawah Lahuma dengan traktor pemiliknya. Okey, yang ketiga, kasih sayang. Nilai kasih sayang, seterusnya dalam novel ini masyarakatnya juga mengamalkan budaya kasih sayang. Kasih sayang dalam novel ini dapat dilihat daripada 2 aspek yang berbeza, iaitu kasih sayang seorang isteri terhadap suami dan juga kasih sayang seorang ibu terhadap anak-anaknya. Dalam konteks ini, watak utama yang merupakan pasangan suami isteri dalam novel ini menunjukkan kasih sayang
Sebagai contoh, setelah kaki Lahumah menjadi semakin parah akibat tercucuk duri nibung, Jeha tetap setia di sisi suaminya. Jeha sangat mencuci luka dan nanah yang berbau busuk dan hanya pada kaki suaminya demi rasa kasih sayang dan cintanya pada si suami. Akhir sekali tentang ilmu agama. Dalam novel Ranjang Sepanjalan ini kita dapat lihat dan menghayati karya ini, kemiskinan yang digambarkan boleh menyebabkan keluarga Lahumah ini lemah semangat untuk meneruskan hidup. Namun keluarga ini tetap tabah dan berpegang kepada agama. Kemiskinan adalah keadaan kekurangan terhadap perkara yang biasa diperlakukan oleh seorang individu seperti makanan, minuman, pakaian serta tempat tinggal. Kerana keperluan ini sangat berkait rapat dengan kualiti hidup manusia. Keluarga Lahumah menganut agama Islam dan mereka bukan teguh kepada anutan tersebut. Contohnya, Lahumah beda dengan takdir dan ketentuan yang diberikan Tuhan kepada keluarganya. Lahumah tidak berputus-putus berdoa kepadanya. Dari awal bab dalam novel ini, Syah Muhammad memberi watak Lahumah sebagai seorang yang sentiasa berpegang kepada agama. Bukan setakat Lahumah, isterinya Jeha juga sentiasa percaya kepada Tuhannya. Keadaan Jeha iaitu isteri Lahumah terhadap takdir dan ketentuan Allah dilihat pada contoh. Namun tekad hati Jeha tidak juga luput bahaya di tangan Allah. Mati hidup Lahumah di tangan Allah. Allah boleh memelihara Lahumah, Allah boleh mengambil nyawa Lahumah bila-bila masa. Itu saja. Kita pergi pada kesimpulan daripada ulasan yang dia buat. Kesimpulannya, Ranjau Sepanjang Jalan ini diangkat menjadi karya agung Melayu kerana mempunyai nilai-nilai yang tersendiri. Karya ini juga mengisahkan kepahitan hidup yang dialami oleh keluarga petani, tetapi mereka tidak mudah putus asa dalam menghadapi kesusahan hidup. Karya agung Melayu telah memberi kesan budaya, pemikiran, pandangan falsafah hidup dan sebagainya yang berkekalan sehingga hari ini. Menurut Sila Najaya, menyatakan bahawa karya agung Melayu ialah karya yang melambangkan keunggulan daya cipta seniman, penulis dan pemikir bangsa Melayu dalam menggambarkan idealisme, nilai pandangan hidup, adat budi, kesedaran moral dan visi bangsa, dan mengesahkannya melalui bentuk sastra dan seni yang tinggi nilai-nilainya sehingga kesan seni, budaya dan falsafah kekal sepanjang zaman dalam minda kolektif bangsa Melayu. Sekian, terima kasih daripada video kali ini tentang ulasan buku yang dibuat oleh saya bagi untuk memenuhi kehendak subjek sastra antarabangsa. Sekian, terima kasih.